Habis. Bab khawfil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Wa qala Ibrahim at-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziba. Wa qala ibn Abi Mulaikah adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail wa yudhkaru anil Hasan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq wa ma yuhdharu minal israri ala nifaq wal asyan min ghairi taubatin liqauli Allahi ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya bab ketakutan orang mukmin daripada tersia-sia amalannya tanpa disedari olehnya. Orang mukmin ni sifat dia ada dia ada dipanggil bainal khaufi war raja, di antara gerun dan mengharapkan. Kenapa bimbang amalan dia tak diterima oleh Allah tanpa dia sedari. Ini sikap yang kena ada pada kita. Habis lepas pada sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Sebab tu kita diminta Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Istighfar, bimbang Allah tak terima amalan kita tu. Kena ada sifat begitu. Orang mukmin dia sentiasa dalam keadaan orang Kelantan kata gerba semua. Dia rasa bimbang. Kena ada kebimbangan tu. Ini disebut khaufil mu'min min an yahbata amaluhu wa la yudit. Tanpa dia sedar, bimbangnya kita tak sedar tu bahawa amalan kita ni tak diterima oleh Allah SWT. Allah sebut dalam suratul Kahfi tu. Apa ni, hum wa hum yahsanuna un yuhsinuna sun'a. Apa ayat itu sebelum awal itu? Allahumma salli ala Muhammad. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa mula tu? Hujung suka lupa pula. Alladzina Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula saya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka bahawa dia dah buat benda yang terbaik. Apa dia muka di depan itu dalam suratul Kahfi di ujung-ujung tu. Nak sebutnya ialah jangan sampai kita dalam keadaan kita rasa lega dah, okey dah ni. Kita kena sentiasa bimbang, takut-takut amalan yang kita buat itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan orang mukmin pada tersia-sia amalannya tanpa disedari olehnya. Dan kata Ibrahim at-Taimi, aku tidak bentangkan perkataanku di atas amalanku, melainkan aku merasa bimbang menjadi seorang pembohong. Dia bimbang, takut dia menjadi orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran juga sama. Hasiban nas an yaqulu amanna, bukan hasiban nas, apa ni, dalam surah As-Saff. Apa tak hadir malam ni belaka ni, subhanallah. Dia beramal dalam keadaan dia dia bimbang. Dia kena ada kebimbangan itu. Dalam surah As-Saff Allah sebut orang yang dia berkata benda yang dia tak buat, dia bimbang tu. Dia kena ada kebimbangan tu. Allah sakabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sangat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bila dia berkata sesuatu yang dia tak buat. Jadi itu sifat orang mukmin. Kena ada begitu. Sebab itu disebut oleh Ibrahim at-Taimi tadi, aku tidak bentangkan perkataanku di atas amalanku, melainkan aku merasa bimbang menjadi seorang pembohong. Bohong kenapa? Cakap je tapi tak ada buat pun. Nauzubillah. Dan ujar Ibnu Abi Mulaikah, aku sempat menemui 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara Ibnu Abi Mulaikah ni di antara kibari tabi'in, iaitu tabi'in. Orang kata bila sebut kibar tabi'in ni orang besar lah, orang hebat lah di kalangan tabi'in. Sahabat lepas sahabat tabi'in.
Kan? Ibnu Abi Mulaikah ni di antara tabi'in yang besar sebab dia bertemu dengan banyak, disebut situ 30 orang. Dia sempat bertemu dengan Asma, dia sempat bertemu dengan Ummu Salamah, dia sempat bertemu dengan Uqbah. Itu Ibnu Abi Mulaikah ni. Dia kata aku sempat menemui 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka takutkan nifaq berlaku kepada diri mereka. Ni sahabat Nabi SAW bimbang. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di antara sahabat yang kalau ikut kata ayah bimbang dah, orang dijamin syurga. Tapi dia pun bimbang juga. Umar Al-Khattab. Kita dah cerita dah banyak kali bagaimana sahabat Nabi seorang ni, iaitu Huzaifah ibn al-Yaman, orang yang diberikan kelebihan memegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dia ada senarai nama munafik, Huzaifah bin Yaman. Sebab tu bila zaman Sayyidina Umar digunakan kesempatan dia sebagai khalifah, dipanggil Huzaifah. Dia tanya Huzaifah, wahai Huzaifah, demi Allah aku nak tanya kamu ni, aku ni termasuk dalam senarai munafik ke tidak? Tu Umar Al-Khattab. Allahu Akbar. Padahal dah dijamin syurga dah dia tu. Dia pun tanya, boleh tak yakin lagi dengan diri dia. Tu nak cakap kalau kita hari ni, aku hebat dah. Balik Mekah dah. Balik Mekah dah dia kata. Baru balik Mekah rasa hebat dah. Padahal pergi Mekah tu bukan jumpa penjahat. Jadi tu tak kena tu. Jadi Umar tanya bila kata Abu Huzaifah, Umar, kamu tak termasuk dalam senarai itu dan aku takkan bagi tahu dah orang lain selepas daripada kamu. Sebab aku dah janji dengan Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Umar panggil lagi Huzaifah. Bila dia dah lantik esko dia, esko lah kita kata, maknanya gubernur dia, barisan-barisan orang yang dilantik untuk memegang amanah di tempat-tempat tertentu, gubernur. Umar panggil Huzaifah, tunjuk senarai kat dia. Ni Umar dah lantik ni, dah buat pelantikan dah ni. Dah tengok senarai ni. Umar tu bukan Ustaz Syahrul ni, Umar. Maknanya dengan qiyamulai dia, dengan maknanya hebat dah tu. Kata Huzaifah, ada dalam senarai kamu ni munafik. Tu. Dia rombak balik. Rombak balik. Sebab Huzaifah dah janji tak nak bagi tahu. Dia rombak. Rombak balik, tunjuk sekali lagi kat Sayyidina Huzaifah. Ada tak senarai? Huzaifah tengok. Kali ni tak ada. Tentu bayangkan. Nak cerita halusnya munafik ni. Allah, sifat nifak ni. Lepas tu kita kena bimbang. Tak kira siapa lah. Itu zaman Sayyidina Umar. Sehebat-hebat Umar pun berlaku. Dan kita baca kisah masyhur Hanzalah sendiri. Bimbang je dia dengan sifat munafik ni. Satu hari Hanzalah menjerit. Nafaqah Hanzalah. Telah munafiklah Hanzalah. Telah munafik Hanzalah. Abu Bakar dengar, kenapa pula ni? Kamu kata kamu munafik ni, kenapa pula? Kata Hanzalah, aku waktu duduk depan Nabi, dengar Nabi buat kuliah. Nabi cerita tentang kiamat, Nabi cerita tentang syurga, aku sampai mengalir mata. Terkesan tu. Nitik mata. Dia hati lembut, Hanzalah ni. Tapi bila aku balik rumah dan jumpa isteri dan jumpa anak-anak, dah aku bergurau, dah apa semua, aku lupa dah tangisan aku tadi di depan Nabi tadi. Jadi aku dah munafik lah, kata Hanzalah. Munafik dah aku. Bila Hanzalah cerita, Abu Bakar kata, aku pun macam tu juga. Kalau gitu aku pun munafik juga ni. Kena tanya Nabi ni, macam mana ni? Aku pun sama macam tu. Lalu mereka berdua bersepakat pergi jumpa Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi, Nabi pun bagi tahu, ya Hanzalah, sa'atan. Jadi ada masa dia. Memanglah sifat manusia biasa tu begitu. Bila kita duduk dalam majlis zikrullah, kita duduk dalam majlis ilmu, hati kita sentiasa teringat. Yalah, kadang-kadang ada mari, kadang-kadang Rasulullah dalam penyampaian dia, ada masa Rasulullah memang menyebabkan para sahabat menangis. Kadang-kadang ada menyebabkan sahabat rasa takut sangat. Ini cara Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dalam kuliah-kuliah baginda.
Jadi memang begitu sifatnya. Tapi yalah, sebagai manusia biasa, tak salah kita nak bergurau senda, kan? Tak salah ada masa kita nak bersenyum, kan? Bukanlah maknanya sekata orang mengaji agama ni muka Allah mendung je, kan? Ingat mati. Betul, tak salah tu, kan? Tapi maknanya bukan itulah yang dikendaki, kan? Saatan ada masa kamu nak bergembira, nak pergi berlari di pantai, nak menjerit, ikutlah, tak apa, tak ada masalah. Tengah pantai tak ada orang marah, hak orang marah tu dalam masjid jerit, kan? Tepi pantai tu nak menjerit, tak apalah, kan? Dalam hutan jeritlah, kuat mana apa, kan? Jadi nak ceritanya saatan. Tapi Nabi sebut awal tu, lau tadumu, kalau kamu sentiasa dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kamu berada, la safahatkumul malaika, malaikat akan datang bersalam dengan kamu. Itu disebut dalam hadis yang sahih. Saya nak sebut balik pada tadi ialah sifat munafik ini, para sahabat Nabi SAW dalam gambaran mereka sangat bimbang. Mereka terkena dengan sifat ini. Betul lah sebagaimana disebut oleh Ibnu Abi Mulaikah ini, bila dia bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW, semua mereka sangat bimbang dengan sifat nifak ini. Ini yang nak kita belajar. Bila kita bincang dalam bab iman ni, kita sebagai orang beriman, kena ada satu sifat dalam diri kita ni, bimbang, takut-takut kita ada sifat munafik. Sifat munafik. Sifat berpura-pura. Dah, cakap, nak gelong semua. Kadang-kadang nak gelong, semua nak kona je kalau bercakap. Kalau kita, apa lagi, beri amanah tu, ada benda Allah tuan-tuan zaman sekarang ni bimbang, kan? Amanah, apa lagi, soal amanah, soal bercakap, soal bergaduh, kan? Kelahi melampau, benda sikit je, melampau. Itu di antara sifat-sifat munafik. Tiada seorang pun daripada mereka berkata bahawa dia di atas iman, Jibril dan Mikail. Dan disebut daripada Al-Hasan, tiada takutkan nifak melainkan orang yang mukmin, dan tiada merasa aman daripada nifak melainkan orang yang munafik. Tu kena ada sentiasa rasa malu, Allahu Akbar, kan? Kalau kita berasa aman je tu, tu masalah lah tu, kan? Berasa selesa je dengan kita punya amalan kita, tak? Berasa selesa, tak ada benda dah, aku ni kira, kan? Selesai dah lah, kan? Kita kira tak ada benda dah, semayang dah, kan? Maknanya sedekah memang dah buat dah, tak ada benda dah, aku ni kira ahli syurga lah kot, kan? Kadang-kadang ada orang begitu, kan? Ada orang begitu, kan? Dia kira dia dah haji, dia kira dia dah semayang bang, selesai dah, kan? Selesai lah kira, nunggu mati lah kata. RTM lah, rehat tunggu mati lah kot, dia kata. Dia tak fikir lah masalah orang apa semua, dia tak ada. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Orang beriman dia ada marah sesama, kan? Sebab tu setengah-setengah yang kita jumpa yang mari tu, kan? Walaupun kita tengok dari sudut amalan dia, dari sudut hebatnya dia tu, tapi Allah dan mari dia cerita tu menitik air mata dia, kan? Dia berasa tu. Ini ciri orang beriman, kan? Kadang-kadang kita dengar ada orang cerita orang masuk Islam, kan, dalam radio, maknanya dia bercakap tu dengan rasa Allah menyesalnya hak dia dulu ni buat tak beriman, cerita, kan? Tapi maknanya sampai dia rasa tu kebimbangan tu masih ada. Tuhan terima dak amalan aku sekarang ni, Tuhan terima dak amalan aku sekarang ni. Kebimbangan tu tak ada sampai sekarang. Itu tanda seseorang tu ada iman sebenarnya, kan? Sebab tu disebut bahawa tidak akan merasa aman daripada nifak melainkan orang munafik. Tiada takutkan nifak melainkan orang yang mukmin, dan tiada merasa aman daripada nifak melainkan orang yang munafik.